guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel terkini, sahabat-sahabat semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di negeri Kedah ketika ini dalam satu program ya. Program yang kita panggil sebagai Sentuhan Madani peringkat negeri Kedah. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Anwar juga memberikan pencerahan ya berkaitan dengan pelaburan Elon Musk ke Malaysia ya, kerana sejak pengumuman ini dibuat, rata-rata walauntit, lebay-lebay ya menggunakan isu ini. Kononnya hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengumumkan perkara ini dan tidak pernah ada ataupun tidak ada pengumuman daripada Elon Musk itu sendiri. Ya, mereka mempersoalkan segala usaha kerajaan, segala tindakan yang sedang diusahakan oleh kerajaan untuk ya mencari pelabur masuk ke dalam negara kita. Ketika menjadi kerajaan Perikatan Nasional, apa yang mereka buat sahabat semua? Hanya mau untuk kekalkan jawatan kuasa, tapi pelaburan tidak ada satupun yang datang. Malahan keluar dan lari daripada negara kita. Tetapi bila mana perkara ini berlaku, mereka pula mempersoalkan usaha dan tindakan kerajaan hari ini. Jadi menarik untuk kita dengar sendiri sahabat semua pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan ada 3 atau 4 perkara yang telah disetujui oleh Elon Musk untuk datang ke Malaysia. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar sendiri pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebab itu mana-mana kerajaan harus tumpu. Bukan cakap saja, slogan saja, janji, serang menyerang. Tetapi tumpu apa dia langkah yang kita ambil untuk baiki nasib mereka. Ini yang penting. Saya baru-baru ini saya selesaikan masalah Felda. Mereka serang, kata saya bohong. Sebab memang rancangan itu dah ada dah. Umum lama dah. Betul. Lulus pun lama dah. 8.3 ribu juta ringgit. 8.3 bilion ringgit. Tetapi hanya pada 27 Jun yang lalu saya tanda tangani cek serah kepada peneroka Felda betul-betul hapuskan hutang mereka. Cek yang pertama yang saya sign pada 27 Jun 2023 990 juta ringgit. Saya tak kata orang dulu tak buat kerja. Saya kata cek tak dikeluarkan. Dalam belanjawan negara 21 dan 22, tak ada peruntukan daripada kementerian. Yang nak lupus hutang tu siapa? Kerajaan Persekutuan. Dari mana? Dari belanjawan negara. Sebab itu hanya untuk tahun ini, belanjawan 2023, baru kita luluskan. Dan saya ucap terima kasih kepada keluarga Felda yang telah menguruskan dan menyelesaikan pelupusan hutang yang saya tanda tangani pada 27 Jun. Mengapa saya pilih untuk sebut perkara ini? Kerana hal-hal ini senang. Orang buat keluar fitnah, bohong. Senang-senang saja. Hang siapa yang nak boleh tuduh orang tak ketahuan ni? Ini saya nak sebut supaya kita boleh fikir. Dengar boleh, tak semua boleh pakai. Umpamanya, hari ini hari Sabtu, saya tumpu ke kawasan-kawasan desa, di negeri-negeri, daerah-daerah. Esok Ahad di Pulau Pinang. Isnin pukul 8 pagi balik ke pejabat. Sampai Khamis dan Jumaat pagi. Itu acara kita. Ada ruang kita jumpa anak-anak di universiti. Dengar mereka. Anak-anak muda ini kadang-kadang pandangan dia bernas juga. Baik. Anak muda universiti utara dengan wakil-wakil belia. Ada anak tingkatan 6. Ada dari politeknik. Anak-anak kita. Dengarlah mereka. Apa ruginya? Dia cadang umpamanya bagaimana nasib dia lepas keluar universiti atau college, pekerjaan dia, yang kerja sementara, yang dipanggil intern, latihan, mengapa tak dibayar?
Setelah dengar mereka, saya balik bincang dengan kementerian. Bincang dengan syarikat-syarikat. Semalam saya umumkan, walaupun kerja itu dalam bentuk latihan setelah perolehi diploma atau universiti, semua syarikat kerajaan diarah memberi bayaran sekurang-kurangnya RM800 sebulan. Ya. Sebelum ni tak ada. Sebab apa 800? Ini hanya allowance sebelum kerja. Allowance semasa latihan. Kita dengar daripada siapa? Pelajar tingkatan 6. Karena dia lalui. Inilah manfaat kita bila kita dengar dalam dialog. Tidak hanya pakai serang saja. Ya. Kemudian ada cadangan lain tentang TVET. Ada cadangan lain, kemudahan-kemudahan. Ada satu cadangan, dia kata universiti. Internet tak ada, connectivity tidak ada. Kalau ada pun, kalau ramai, dia slow. Nak belajar bagaimana? Maka Alhamdulillah semalam, Elon Musk, dia itu orang paling kaya di dunia. Dia ada Tesla, kereta pakai bateri elektrik. Dia ada Starlink, alat kecil macam ni, besar ni, dan dia boleh ada terus ke satelit, ada internet. Dia boleh pasang di mana-mana kampung yang tak ada internet, terutama sekolah, politeknik, universiti. Dan saya bercakap dengan dia sendiri semalam. Saya ucap terima kasih kerana saya kata kita perlu terus. Dia kata ada, setakat ini stok ada 40, kita kata kita beli 40 supaya kita berikan ke college dan universiti, meringankan beban anak-anak kita, dan dia bagi arahan supaya ditambah untuk mengisi keperluan kita. Dia juga ada StarX, ini untuk SpaceX, untuk ke angkasa. Ada 3 syarikat Malaysia yang memberikan beberapa keperluan dalam bidang kepakaran masing-masing yang sebenarnya bersama dengan syarikat SpaceX di bawah Elon Musk ni. Saudara, orang duk cuba nak dapat cakap dengan dia, nak pujuk dia datang ke negara, begitu sukar. Saya syukur Alhamdulillah. Semalam dia putus. 1, ibu pejabat di Cyberjaya. 2, mempermudahkan penyampaian Starlink yang internet ini ke Malaysia. 3, SpaceX yang ada kepakaran anak-anak tempatan. Saya kata Menteri Digital Fahmi ada, dan Menteri Pelaburan Saudara Tengku Zafrul pun ada. Bantu mereka supaya lebih banyak syarikat yang boleh masuk dalam arena perdagangan dan teknologi antarabangsa. Berikutnya, dia setuju untuk melabur lagi ke Malaysia. Anggap Malaysia sebagai negara penting untuk kita tingkatkan pelaburan, dan insya-Allah dalam masa dekat dia akan datang ke Malaysia. Ya, sudah. Ini bukan mudah, kita kena kerja betul-betul bagi keyakinan politik negara stabil. Pemimpin-pemimpin tumpu usaha, bangunkan negara. Jangan duk kira curi dan sakau. Hilang. Bila buat projek, ambil komisen banyak-banyak. Jadi akhirnya negara miskin. Hasil banyak. Negara tu kaya, rakyat tu miskin. Sebab itu saya mula dengan ini supaya sudah faham. Ini dua bangkit. Oh, pasal apa kerjasama dengan Datuk Seri Zahid? Apa masalah tak boleh kerjasama dengan dia? Dia dapat mandat pada parti dia. Dia ada ahli parlimen yang ramai. Dia ikut syarat-syarat yang kita bersetuju bersama. Apa syaratnya? Yang disetujui oleh semua parti dalam perpaduan ini. Pertama,
jaga tata kelola, hentikan politik fitnah dan sakau. Mengapa masalah saya kerjasama dengan Datuk Seri Zahid? Saya nak bagi tahu, selagi seperti mana yang berlaku sekarang, rakan-rakan saya dalam PH, dalam BN, dalam GPS Sarawak dan GRS Sabah, selagi mereka patuh pada prinsip ini, semangat perlembagaan, kita akan tetap perkuatkan kerajaan perpaduan ini. Untuk apa? Untuk apa, saudara, kita perkuat ini? Untuk jerit maki orang hari-hari? Untuk fitnah orang hari-hari? Daripada raja sampai rakyat? Ataupun tumpu bagaimana selesai? Saya bawa masalah Mada hari ini. Siapa tak tahu pesawah padi ini masuk kategori miskin? Semua tahu. Kita baru perintah 7 bulan. Pengalaman baru ini 3 tahun. Termasuk kes harga siling getah. Ada naik 3 tahun lalu? Tak. Siapa naikkan? Kita, kerajaan perpaduan naikkan pada RM2.07. Cukup tak cukup lagi? Mesti ambil langkah. Saya baru duduk beberapa minit, Datuk Seri Zahid, terus dia kata, susah pekebun kecil getah. Sebab itu saya boleh kerja dengan dia. Duduk 5 minit, dia tak kata ada kontrak baru tak? Ada saham baru nak bagi ke saya? Tak. Ada kereta baru tak? Ada bodai baru nak maki orang tak? Tak. Dia tanya ni macam mana? Kita baru naik RM2.70. Tapi pekebun kecil getah ni masih hadapi masalah. Sebab itu saya kata, kita kena tumpu. Selesaikan apa yang mampu untuk membantu rakyat. Ya. Saudara Mak Sabu, kita tahu dia memang penceramah, pemendatu handal. Tapi di Kementerian Pertanian, dia terpaksa tumpu. Bagaimana nak tingkatkan hasil pengeluaran padi, sayur, bantu nelayan. Dalam mesyuarat jemaah menteri, tiap minggu kita bangkitkan perkara ini. Saudara, saya nak habaq macam tu ya. Tak main-main punya, kerja sungguh-sungguh. Saya tak kata kita saja kerja. Orang lain pun kerja. Tapi kita nak cari penyelesaian. Bukan nak bergaduh, bukan nak tunjuk hero. Nak bawa perubahan. Apa yang kita buat? Kita tahu masalah. Dah cuba dah. Lembaga zakat pun tolong di Kedah ni. Sebang Perak pun buat. Di sini Membelah Pendang pun ada percubaan nak tingkatkan hasil pengeluaran. Maka kita bincang. Kita bincang dengan Kementerian Pertanian dan kita Jaminan Perikanan. Kita bincang dengan Mardi dari segi penyelidikan. Dan Mada, satu agensi yang sangat penting. Bukan jadi negeri Kedah, tapi untuk negara Malaysia. Mereka bagi pandangan. Dan dia kata, kalau nak jayakan projek tanam 2 tahun 5 kali pengeluaran ini, kena ada beberapa infrastruktur, parit tali ayak, jalan, macam-macam kena tambah. Saya kata berapa bagi tahu? Dia jawab, bukan untuk tahun ni. Kita mesti mula untuk 2-3 tahun akan datang. Kalau dalam 3-4 tahun ini, 3 tahun lah paling kurang, mesti siap 3,000 juta ringgit, 3 bilion ringgit. Itu masalah saya. Bukan kita duduk saja. Tapi 3 bilion ringgit sikit ke banyak? Banyak. Tapi kalau negeri ini selamat daripada sakau, tak pernah boleh kita kata tak ada. Kalau negeri ini kita urus, jangan rasuah, jangan curi duit, jangan curi balak, jangan curi ni reas, kita boleh selamatkan negara. 3 bilion kita boleh selesai. Ya. Ini kita biar hasil kita ratus-ratus juta, lingkup.
Sebab itu kena ada orang bukan saja mampu tapi dengan pasukan dia. Jadi yang saya luluskan hari ini apa? 3,000 juta ringgit. Sikit, ya. Banyak. Tetapi ada pilihan? Tak ada. Kalau betul Anwar dan kerajaan Perbatasan nak tolong, kena buatlah. Baik, tetapi laratkah orang tunggu sampai 3 tahun baru nak dapat hasil? Sementara itu buat apa? Itulah yang sebabnya mengapa dalam sementara tunggu ini semua, saya ambil alih saja beberapa bulan. Cakap Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Fazilah, Mat Sabu, ni Saifuddin Nasution, orang Kedah. Dia kata kena buatlah apa-apa dulu sementara. Itu sebabnya kita ambil alih saja. Cermat belanja. Oh, dia berperli. Tak ambil gaji pun dia hina. Tak pakai kereta Mercedes pun dia hina. Ini apa dia? Saya tak ambil pasal apa? Sebab saya malu kepada rakyat. Rakyat tengah susah. Susah-susah saya kereta ada. Nak pergi mana-mana kapal terbang ada. Pengawal ada. Tapi susah rakyat ini. Makan dan bertergedarah pun tak cukup. Sebab itu saya kata, kalau saya cakap garang ini, kerana saya cakap dari hati. Kita kena guna kuasa ini, bantu. Dan di antaranya, kita kata 3 bilion untuk nanam padi. Dengan meningkatkan produktiviti. Ya, tapi sementara tu macam mana? Tahun ni pun, sementara nak dapat hasil. Sama ada 2 kali setahun ke sekali setahun. Sementara nak dapat hasil tu, tunggu. Nak buat apa? Sebab itu tahun ni, saya bagi RM200 sebulan. Untuk 3 bulan sementara nak ambil tuai. Berapa orang dapat? 300,000 pesawah padi. Berapa belanja? RM228 juta. Orang lain boleh peleceh, tapi saya nak tanya, pasal apa tahun sudah tak buat? Pasal apa 2 tahun dulu tak buat? Pasal apa bercakap dengar-dengar tolong pesawat? Pasal apa tak fikir bab ni? Ini sebabnya saya katakan, kena tumpu kerja untuk bantu. Ya. Kemudian, hari itu bila saya cakap dengan Tan Sri Syed Mokhtar, saya kata, Syed, dia sahabat saya. Dia panggil saya abang. Saya kata, abang ni duduk jaga sawah padi. Aku tak reti dah macam mana lagi nak tolong dia, ni susah. Boleh tak? Kerana hasil benah tu ada. Bulan saya ambil dalam seminggu. Bulan 11 tahun sudah saya ambil. Saya bercakap dengan dia. Boleh tak bagi kat pesawah-pesawah miskin ni, bagilah sikit. Tahun lalu juga 10 juta ringgit. Tahun ni 50 juta ringgit. Bagi terus kepada pesawah padi daripada keuntungan. Saya nak tanya, pasal hari dulu tak bagi? Pasal dulu tak minta? Saya minta dia tak susah pun. Okey. Jadi saya fikir, kalau boleh 50-50. Kalau tak boleh, lepas tu saya bagi tahu balik. Dia kata boleh. Dia bagi. Tapi mereka serang saya. Oh, saya ini tekan orang Melayu yang kaya. Ni, aku tak sakau duit dia. Sebab tu aku berani cakap dengan dia. Kalau saya kata, saya bagi ke aku 10 juta masuk akaun aku. Bagi 200 juta masuk akaun parti aku. Bila yang saya nak tolong petani? Macam mana saya nak boleh tolong pesawah kalau ada 200 juta masuk akaun parti saya? Tak apa, tak salah. Allahu Akbar. Itu kerja hampa. Kerja aku ambil duit, siapa yang boleh bagi balik kepada rakyat, terutama pesawah-pesawah padi. Terbaik itu dia sahabat-sahabat semua, ya, bagaimana usaha, bagaimana tindakan yang sedang dilakukan oleh Perdana Menteri kita hari ini, sahabat-sahabat semua. Walau sebaik manapun usaha, walau sebaik manapun keputusan, tetap dipertikaikan oleh Pertikaian Nasional. Kerana apa? Kerana mereka semakin gentar dengan usaha,
yang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka semakin takut, sahabat semua. Ini yang mereka lakukan, terpaksa membuat fitnah, tuduhan, membuat persepsi kononnya Perdana Menteri menekan orang-orang kaya Melayu dan sebagainya. Berbagai perkara yang mereka lakukan. Tapi hari ini sedikit demi sedikit rakyat semakin menerima kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terbaik. Jadi kita berharap ya kerajaan ini akan terus kekal, dan juga rakyat di Kedah dan juga beberapa tempat khususnya yang akan menghadapi PRN yang akan datang ya akan membuat keputusan yang terbaik untuk membuat pilihan siapakah parti, kerajaan atau pembangkang yang mereka pilih. Jadi terima kasih sahabat semua, sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu jangan lupa juga sekiranya sahabat semua memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Jadi sampai di sini saja. Peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.